forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Adam terhadap Anwar Musa yang mengatakan telah 2 juta ahli UMNO meninggalkan UMNO. Okey, kita baca sikit detail dia. UMNO kini dikongkong dan digonggong presidennya. Seremban, UMNO kini bukan lagi parti yang menjaga kepentingan bangsa dan negara. Malah sejak PRU 2023 sudah tidak menjadi pilihan rakyat dan lebih 2 juta ahli telah meninggalkan parti itu, parti UMNO. Itu kata Anwar Musa. Okey, mari kita dengar respon Datuk Long Adam. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Bekas pemimpin yang telah pun dihukum oleh UMNO mengeluarkan kenyataan bahawa UMNO telah kehilangan 2 juta daripada 3.4 juta ahli UMNO. 2 juta dah keluar mengundi, maknanya orang ini dia lebih tahu daripada kita yang dalam UMNO ni. Mungkin tahu boleh jawab. Tuduhan dia kata kita ada 3.4 juta. Dia kata semenjak pilihan raya umum yang ke-15, maknanya selepas pilihan raya, bila UMNO bekerjasama dengan DAP, kita hilang 2 juta. Dari mana dia dapat angka ni? Ini menjadi satu question mark, tanda soal. Betul. Dari mana dia dapat sampai 2 juta? Dia bukan susah agung UMNO. Dan orang tidak pernah pun memohon untuk keluar daripada UMNO. Tak ada. Habis kuat kita boleh tengok Anwar Musa, Faris Hadi, pegawai dia dulu dekat ni yang kerja bawah Kementerian Komunikasi, Tun Faisal, orang ni je. So mana datang angka 2 juta ni? Kita tak nafikan. Memang ada orang yang frust, memang orang frust bila kita bekerjasama dengan UMNO. Tetapi mereka tidak pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka kita tak pernah tengok pun orang bakar bendera UMNO ke, kita tak pernah tengok orang bakar ataupun gunting kad keahlian UMNO ke, sehingga sampai 2 juta orang ni. Dari mana Anwar Musa mengambil figure ni? Kita memang ada buat proses apa yang dipanggil sebagai proses pemutihan. Kalau kita tahu dalam pilihan raya yang ke-15 ada di antara mereka ni gantung bendera Perikatan Nasional umpamanya. UMNO bahagian akan buat proses pemutihan. Tetapi proses pemutihan tidak sampai pun 100,000. Tak ada figure yang begitu tinggi. Memang kita ada buat pemecatan, tetapi berapa puluh saja yang dipecat. Tak betul sampai 2 juta orang ni. Jadi angka ni hanya main sebat, main lontar saja. Tidak berdasarkan fakta. Ini memang langsung tidak berdasarkan fakta. Malah saya nak beritahu, baru-baru ni bila Perhimpunan Agung UMNO, Susah Agung UMNO yang baru, Datuk Dr. Ashraf Wajid diberitahu, 6 bulan kebelakangan ni kita mendapat keahlian UMNO lebih daripada 13,000 orang. Maknanya itu dalam keadaan kita belum lagi meminda perlembagaan kita. Ini nak kena beritahu lah. UMNO ada kelemahan dia. Apa kelemahan UMNO? Orang nak jadi UMNO, menjadi ahli UMNO susah. Tetapi alhamdulillah Datuk Seri Khalid Nordin mengetahui bahawa ini antara kelemahan yang perlu diperbaiki. Dan kita ni, kelemahan kita dulu, kita ada sistem pendaftaran online, tapi disebabkan di dalam perlembagaan UMNO, keahlian itu mesti mendapat kelulusan last kali daripada Majlis Kerja Tertinggi. Dia tidak ada automatik isi borang terus terima secara online, terus terima. Tetapi baru-baru ni dalam Perhimpunan Agung UMNO 2023, kita dah pun membuat pindaan ke atas perlembagaan UMNO ni. Lepas ini rakyat boleh terus register secara online dan automatik mendapat keahlian, terus diberitahu menjadi ahli mana, ahli cawangan mana. Ini satu perubahan yang besar, saya ingat. Saya cakap terus terang, saya boleh jamin lah lepas ini kurang-kurang 5,000 orang satu bulan pendaftaran ahli UMNO yang baru. Dalam keadaan kita menyulitkan pun, kita ada 13,000 orang. Maknanya 2,000 orang setiap bulan sepanjang tempoh 6 bulan yang lalu. Zaman Anwar Musa Susah Agung pun dia tak boleh buat benda ni. Tak terfikir pun. Tak pernah capai benda ni. Sedangkan pada ketika itu kita berada dalam momentum yang bagus. Hubungan kita dengan PAS pun bagus. Tetapi kenapa kita tak boleh collect ahli seramai zaman Datuk Dr. Ashraf Wajidi ni? Yang ini sepatutnya
Anwar Musa sebelum dia mengeluarkan kata-kata yang akhirnya bagaikan meludah ke langit kena kat stepek kat muka dia sendiri. Lebih baik dia kaji dulu. Prestasi masa dia menjadi Setiausaha Agung UMNO adakah lebih baik berbanding dengan sekarang? Yang dia suka-suka nak membuat andaian 2 juta orang. Kalau misalnya pilihan raya yang akan datang ini, kita nak sukat pilihan raya negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu pun tak boleh, kerana kita tahu bahawa di sini memang tempat kubu kuat PAS. Di sini memang tempat kubu kuat Perikatan Nasional. Lebih kepada PAS lah, bukan Perikatan Nasional sangat pun. Tetapi itu bukan kayu pengukur yang menunjukkan bahawa mereka kuat satu negara. Itu sebab Presiden UMNO sendiri dalam talimat Presiden dia mengatakan bahawa dia menegur kenyataan yang dikeluarkan oleh Saudara Hisham Jalil yang mengatakan bahawa pilihan raya 6 buah negeri ni satu referendum. No. Pilihan raya 6 buah negeri ni bukan satu referendum. Referendum kalau kita nak kata kita nak buat pungutan suara, ianya mesti dilakukan satu negara, bukan hanya di negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang. Adakah keputusan tak okey di negeri-negeri yang dikuasai pembangkang itu bermakna ianya satu penolakan terhadap UMNO? Kita tak boleh kira macam tu. Unless kita berhadapan dengan pilihan raya umum ke-16. Then, keputusan pilihan raya umum ke-16 itu boleh dianggap sebagai referendum bahawa ahli tidak bersetuju ataupun rakyat tidak bersetuju, UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini kena jelas. Tak adakah UMNO dan Barisan Nasional dapat mengembalikan kepercayaan pengundi-pengundi muda ni? Saya nampak, Alhamdulillah lah kalau tengok laporan-laporan research yang dibuat oleh beberapa agensi-agensi dan juga beberapa badan-badan bebas, jelas menunjukkan bahawa sokongan terhadap kerajaan perpaduan ni secara keseluruhan, tidak spesifikly UMNO, tidak spesifikly PKR ataupun PH. Sokongan terhadap kerajaan perpaduan di kalangan anak-anak muda yang berusia 30 tahun ke bawah sangat menggalakkan. Jadi ini jelas membuktikan bahawa ada perubahan. Ada perubahan yang menjurus ke arah momentum kemenangan. Maknanya dalam arti kata lain, kalau dulu kita lihat orang-orang muda ni, mereka ni banyak terikut-ikut apa yang tersidai di TikTok, apa yang dihidangkan di TikTok, apa yang diperkatakan di kalangan rakan-rakan tawalan sebaya dengan mereka. Tetapi ada juga di antara mereka ni yang percaya bahawa UMNO korup, percaya dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas pemimpin UMNO. Kalau ketika itu mereka menolak kita dengan dahsyat sekali. Selepas 6 bulan pemerintahan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, nampaknya memang banyak perubahan. Dan mereka juga tengok, kalau dulu ada setengah-setengah orang tu membenci Datuk Zahid ni lain macam. Tengok pun tak boleh. Tapi sekarang ni saya tengok sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Walaupun dari segi mereka-mereka yang bak kata orang tu mempunyai political inclination terhadap Perikatan Nasional, mereka memang tetap akan benci Datuk Zahid lah. Kerana bagi dia, inilah orang yang telah memusnahkan harapan dia untuk menjadi kerajaan. Macam mana pun mereka tetap akan membenci Datuk Zahid. Yang ini kita tak perlu nak risau. Sebab mereka ada kepentingan dia. Kenapa mereka membenci Datuk Zahid. Tetapi di kalangan yang atas pagar ni, perubahan persepsi mereka ni satu tanda yang sangat positif. Dan dengan perubahan persepsi ini, saya harap ianya dapat ditranslatekan dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini. Kalau kita berjaya buat anak-anak muda yang bawah 30 tahun, termasuklah yang 18 tahun ini, berubah kembali kepada kita, sudah pasti ianya akan memberikan kesan yang besar. Dan dengan kerjasama antara BN dan PH, pencantuman dua parti besar ni, itu sendiri pun sudah akan create satu impact. Dan kalau kita punya media sosial kita
dapat memberikan kefahaman dengan lebih terhadap generasi-generasi 18 tahun ke atas ni, termasuklah mereka-mereka yang masih lagi di bangku sekolah. Saya yakin kita akan dapat untuk menarik lebih ramai sokongan orang muda ni, insyaAllah. Okey Tok. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Bagi saya, Anwar Musa sekarang ni memanglah dia dah join. Pas memang dia akan serang habis-habisan lah UMNO ni. Tapi kita semua tahu Anwar Musa ni dulu dia jangan lupalah. Dia senang hari ni pun kerana UMNO lah. Bukan kerana PAS. Dia barulah join 3 hari PAS ni. Kita baca sikit lah detail apa dia tulis dekat Harakah ni. UMNO kini bukan lagi parti yang menjaga kepentingan bangsa dan negara. Malah sejak pihak RU203 sudah tidak menjadi pihak rakyat dan lebih 2 juta ahli telah meninggalkan parti itu. Bekas ahli MKT UMNO Tan Sri Anwar Musa berkata demikian pada ceramah pada gelombang Perikatan Nasional di Senawang. Dia telah bertukar menjadi satu parti menjaga kepentingan individu, menjaga kepentingan kelompok dan puak, dan sekarang sibuk menjaga jadi tukang sapu kepada DAP. Oh, dia sedap. Dia kata dekat DAP pula macam-macam lah Anwar Musa ni. So, kita berharap penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan UMNO tidak terpengaruh dengan Anwar Musa ini. Okey, mari terus menyokong yang pada dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.